Saya dengan ramai rekan-rekan lama dalam perjuangan pendidikan di Perak, dan apatah lagi sebenarnya saya mempunyai sejarah pendidikan yang tersendiri di Perak ini, apatah lagi di Kinta. Sebenarnya saya sudah karang satu ucapan menanti ketibaan cikgu saya, bekas PPD Kinta, tapi dia tak datang nampaknya malam ini. Dan beliau merupakan seorang yang banyak membawa dan mendidik saya hingga berjaya seperti hari ini. Dan cikgu yang saya maksudkan adalah Cikgu Tajuddin Usman, bekas Timbalan Tertentu dan juga bekas PPD. Kerana beliau sebenarnya dalam sejarah pendidikan, saya nampak tadi ada saudara Mutalib Hamid mungkin ingat bagaimana kita pada ketika itu pada tahun 1960-an awal, pelajar-pelajar mulia medium terpaksa menumpang di sekolah menengah Anderson, dan guru yang mengajar pun tak ramai untuk kelas itu, hanya ada 2 atau 3 orang saja. Saya ingat lagi nama cikgunya, Cikgu Tahir, Ustaz Tahir yang mengajar sekali pendidikan agama Islam. Kemudian selepas itu Cikgu Tajuddin lah yang mengajar berbagai macam pelajaran. Dan kemudian ada seorang lagi guru, saya ingat lagi namanya pun Cikgu Mazan, kalau tak salah saya, yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Jadi sejarah ini menyebabkan saya bila dapat jemputan daripada Tuan Haji Razi, lantas saya batalkan beberapa program, walaupun program ini juga adalah merupakan orang yang sangat penting yang menjadi pelanggan utama kita dalam perjuangan pendidikan ini, apatah lagi dengan sokongan ibu bapa. Tetapi peranan guru itu juga sangat penting. Dan kemudian pada tarikh ini juga meminta kita untuk mengingatkan semula kepada satu perkara, bahawa guru perlu bersatu padu. Kita perlu membulatkan tekad untuk bersama-sama berjuang, sebab kita tahu cuma pendidikanlah saja merupakan satu perkara yang sangat utama. Malah kalau kita lihat sendiri kepada bajet yang diusahakan oleh kerajaan untuk pendidikan, kadang-kadang mencecah angka lebih daripada 20% daripada bajet keseluruhan negara. Dan ini sebagai satu petanda menunjukkan bahawa masih ada kepercayaan kepada kita lagi kaum guru untuk menentukan kejayaan pendidikan, dan itulah bajet begitu besar diberikan kepada pendidikan pada ketika ini. Tetapi yang lebih penting adalah kita yang memperjuangkan pendidikan ini. Itu sebablah baru-baru ini kalau kita lihat kepada apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, beliau sendiri memberikan penekanan kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama, kita mestilah melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Kita tak boleh berada dalam keadaan status quo yang ada, kerana mentaliti status quo yang begini akan menyebabkan kita tidak berganjak ke arah yang lebih dinamik. Dan kemudian beliau sendiri memberikan penekanan supaya kita memainkan peranan untuk meletakkan kualiti sebagai urusan yang perlu dilaksanakan. Kerana pada ketika ini kita merasakan ini merupakan elemen yang sangat penting untuk menjuruskan kita ke arah kejayaan, untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia pada ketika ini. Dan satu lagi, beliau mengingatkan kepada kita untuk pastikan bahawa anak-anak didik kita mempunyai daya saing pada masa yang akan datang. Kerana kita tahu pada ketika ini dunia sudah semakin terbuka kepada persaingan. Kalau kita tidak menyediakan anak-anak kita dengan keadaan yang sewajarnya untuk mereka menyaingi negara-negara lain dalam bentuk, tak kira dalam bentuk memberikan perkhidmatan ataupun mungkin dalam bentuk barangan untuk dijual, kita akan menghadapi satu tekanan pada masa yang akan datang. Saya minta maaflah kerana saya hanya menggunakan satu contoh yang paling mudah dalam perjuangan ini, iaitu saya selalu sebut tentang menjadikan sebutir karipah. Bila kita lihat sendiri karipah itu, dari mana kita dapat tepungnya? Kita bukan buat di Malaysia, kita import. Kemudian kita masuk dalam tepung itu ada ubi hitamnya, juga kita import. Malah bawangnya pun kita import. Hinggalah kadang-kadang minyak pun kita pakai minyak import, kita tak mau pakai minyak dalam negeri kerana banyak kolesterol dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini cilinya pun kita import daripada Thailand. Kita boleh bayangkan untuk melihat sebutir karipah yang kita jadikan sebagai menu utama dalam banyak jamuan dan kerajaan di negara kita terpaksa banyak mendapatkan bahan-bahan import daripada luar. Ya.
untuk membuat pembetulan dan penambahbaikan yang sewajarnya terhadap kreativiti dan inovasi yang dihasilkan. Di samping itu juga kita perlu berkongsi pengetahuan dan maklumat. Ilmu pengetahuan dan maklumat merupakan aset yang terpenting dalam sebuah organisasi. Malah dalam pelaksanaan sekolah Bestari, kita melihat bahawa 87 sekolah rintis Bestari seluruh negara, kita dapati ada usaha-usaha yang dibuat secara begitu inovatif oleh rakan-rakan kita untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang merangsangkan murid-murid kita. Sepatutnya ia dikongsikan. Dan saya ingin mencadangkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Perak sendiri, sekiranya ada bahan-bahan inovasi yang sebegini, kita sewajarnya kongsikan maklumat-maklumat dan pengetahuan ini untuk memudahkan rakan-rakan yang lain mengguna pakai bagi kaedah menyampaikan pelajaran dengan keadaan yang paling berkesan. Kini perasmian itu tadi disediakan oleh Sekolah Menengah Teknik Persiaran Rasiko Perak Darul Ulum. Terima kasih diucapkan. Bahwasanya dari seorang kebangsaan memajukan diri. Majelis merakamkan sebagai edukasi dalam penghargaan yang tidak tertinggal kepada yang berbahagia yang saling dikenal mengenal bagaimana pemimpin dan tanah Indonesia yang dalam Yusuf berketurunan dengan ibundanya saya ucapkan tinggal berketurunan beliau mendapat pendidikan awal selama 3 tahun. Sehingga kami kenal erti dunia. Terima kasih guruku, terima kasih cikguku. Tanpamu guru, hidup kami tiada arah tuju. Jaya, engkau guru tercinta, penjana ilmu bangsa, mendidik kami tanpa rasa jemu.